Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Disember bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. 400 ekor lembu terperangkap banjir. Juga tragedi tanah runtuh Batang Kali, mangsa terakhir ditemui. Situasi banjir yang melanda Terengganu sejak Ahad minggu lalu semakin pulih dengan paras air di kebanyakan kawasan di negeri ini semakin surut. Pemantauan udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersama Berita Al-Hijrah hari ini mendapati kesemua 8 daerah di Terengganu menunjukkan perkembangan positif. Timbalan Pengarah JBPM Terengganu Muhammad Khairiri Madrasat Elias Arsyad berkata, berdasarkan pemerhatian selama 2 jam dengan helikopter itu, hanya kawasan atas tol dan Manir Kuala Terengganu masih digenangi air. Bagaimanapun anggota bomba tetap bersiap siaga memandangkan amaran gelombang kedua banjir telah diaktifkan sehingga 28 Disember ini. Kita memberi tumpuan kepada lokasi-lokasi yang dijangka banjir. Terdapat lebih daripada 300 lokasi yang dikenal pasti. Muhammad Khairiri berkata kebanyakan penduduk yang terjejas banjir sebelum ini juga masih belum pulang ke rumah masing-masing yang masih dibersihkan. Sehubungan itu, beliau berkata JBPM Terengganu telah menubuhkan 9 pasukan untuk membantu kerja-kerja pasca banjir. Muhammad Khairiri berkata pasukan itu akan terlibat membantu membersihkan rumah mangsa banjir dan kemudahan awam serta infrastruktur terjejas. Dalam pada itu, setakat pukul 2 petang tadi, mangsa banjir Terengganu telah berkurangan kepada 13,989 orang daripada 3,807 keluarga. Sebanyak 98 pusat pemindahan sementara masih diaktifkan di 8 daerah di negeri ini. Sekurang-kurangnya 10 orang penternak lembu bimbang berdepan kerugian puluhan ribu ringgit setiap seorang selepas ladang yang menempatkan haiwan ternakan mereka di kampung Durian Mentangau Dungun ditenggelami banjir setinggi hampir 4 meter. Ketika ini kira-kira 400 ekor lembu masih terperangkap di ladang berkenaan dan nasib ternakan itu masih tidak diketahui. Wartawan Khadijah Faisal melaporkan. Rasa sedih dan terkilan jelas kelihatan di wajah salah seorang penternak Muhammad Saleh. Ketika ditemui, beliau berkata dia dan penternak lain masih tidak tahu keadaan lembu-lembu tersebut berikutan sukar untuk masuk ke dalam ladang yang terletak sejauh 2 km dari kampung. Tapi pastinya kawan saya ni seko lah ladang juga. Tapi dekat sikit anyuk dah seko. Pasti dah. Mungkin akan berlaku kerugian kalau anggaran tu dalam 300 ekor. Mana kalau kali dengan 3,000 ekor. Selepas saya dan jurukamera Nur Imran Muhammad Nordin meninjau keadaan banjir di kampung itu, penduduk kampung sempat membawa kru kami melihat situasi kandang ternakan yang ditenggelami banjir. Dan yang kelihatan hanyalah atap besi. Sementara itu, menurut salah seorang lagi penternak, Yusuf Muhammad, sedikit sebanyak mereka lega kerana masih sempat menyelamatkan haiwan-haiwan ternakan yang ada di situ. Dianggarkan sekitar 50 ekor lembu dan kambing yang sempat diselamatkan dan dibawa naik ke atas bukit bersebelahan kandang. Yusuf berkata mengawasi dan memberi makan serta minum kepada haiwan ternakan penternak-penternak lain secara sukarela antara usahanya membantu mengurangkan kegusaran dan beban yang didepani mereka. We makan memeh gitu lah. Hujan tu dia lalu dah. Dia naik apa ada air itu naik lembu. Apa beres. Penduduk berkata, banjir tersebut dijangka surut hanya selepas 2 minggu berikutan kedudukan kampung berkenaan berada di perantara Sungai Paka dan Laut Paka. Khadijah Faisal dari Dungun, Terengganu melaporkan banjir Pantai Timur untuk Berita Al-Hijrah. Yayasan Ikhlas memperuntukkan RM1 juta untuk misi bantuan bencana banjir ke Pantai Timur, terutama Kelantan dan Terengganu. Sejak banjir melanda awal Disember lalu, yayasan tersebut telah membelanjakan RM200,000 bagi menyantuni lebih 6,000 keluarga yang terlibat dengan banjir di kedua-dua negeri terbabit.
Dr. Zainul Rashid berkata bagi memudahkan misi penghantaran bantuan banjir ini, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang bertindak menyediakan kemudahan logistik seperti kenderaan dan bot selain turut menyalurkan maklumat lokasi terjejas banjir. Pada hari pertama, beberapa aktivis terlatih kita menyertai pasukan Angkatan Pertahanan Awam dalam misi menyelamat. Kemudian pada misi yang kedua dan ketiga dan keempat, kami menyediakan bekalan makanan panas yang kita masak dan kita agihkan di pusat pemindahan sementara di beberapa buah daerah di Kelantan dan juga di Terengganu. Satu hari kita mengagihkan kira-kira antara 1,500 hingga 2,000 pek makanan panas. Setakat ini hampir 8,000 pek makanan panas atau dikenali sebagai dapur ikhlas telah diagihkan di semua PPS terlibat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan bantuan pek makanan asas seperti beras, mi segera, tepung gandum dan biskut kepada 47 keluarga yang terjejas banjir di Kampung Tasik Tanduk, Rantau Panjang. Sementara itu, Pengurus Besar Yayasan Ikhlas Bilal Jailani berkata, setakat ini 221 sukarelawan Yayasan Ikhlas terlibat dalam misi bantuan banjir ini. Jumlah itu dijangka bertambah apabila memasuki misi pasca banjir yang akan melibatkan proses mencuci rumah yang ditenggelami air. Pada malam ini, satu rombongan daripada Selangor akan tiba ke Kelantan ni untuk membantu pasca-pasca banjir, kerja-kerja pencucian dan juga penyampaian bantuan yang kita teruskan sepanjang hujung minggu ini. Kita harap rakyat Malaysia terus bersama dengan rakyat Kelantan dan Terengganu yang sedang ditimpa musibah ini. Bagi rakyat Malaysia yang ingin bersama Yayasan Ikhlas menyumbang kepada misi bantuan ini, boleh disalurkan di nombor akaun yang tertera atau layari laman sesawang www.misibantuan.com. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim akan menggerakkan 10,000 sukarelawan untuk menyantuni mangsa banjir yang terjejas banjir di seluruh negara. Semua sukarelawan itu akan dipecahkan kepada 150 orang setiap pasukan untuk terlibat dalam operasi pasca banjir bagi membantu penduduk terjejas. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata berdasarkan misi bantuan fasa 1 di Kelantan dan Terengganu yang bermula semalam, keperluan bantuan kemanusiaan amat mendesak untuk membantu mangsa banjir berkenaan. Jadi memang saya dah minta supaya dimobilize tenaga-tenaga sukarelawan. Jadi insya-Allah dalam setiap misi yang dalam fasa yang seterusnya, especially dalam fasa pemulihan nanti, jumlah sukarelawan itu kita akan gerakkan. Sebab kita di seluruh Malaysia kita ada 10,000 sukarelawan. Jadi saya sedang meneliti dan minta supaya disusun dengan sebaik-baiknya. Beliau ditemui selepas menyantuni mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Kompleks Gong Badak, Kuala Nerus hari ini. Tuan Kamarul Arif berkata lawatan sukarelawan Yadim di Kampung La, Besut hari ini mendapati penduduk perkampungan itu telah kehilangan hampir segalanya ekoran banjir besar melanda pantai timur pada Ahad lalu. Beliau berkata penduduk terbabit amat memerlukan bantuan untuk membina semula rumah dan kehidupan yang hilang akibat musibah berkenaan. Sehubungan itu, sukarelawan Yadim bersama badan bukan kerajaan NGO lain akan kembali ke Kampung La dan kawasan lain yang terjejas teruk pada masa terdekat. Dalam pada itu, Yadim memperuntukkan RM50,000 berupa barangan keperluan dan makanan untuk disumbangkan kepada mangsa banjir Kelantan dan Terengganu. Tambah beliau 9 dapur makanan turut diwujudkan di seluruh Terengganu dengan sekurang-kurangnya 1,000 pek makanan diagihkan setiap hari kepada penduduk terjejas yang telah pulang ke rumah masing-masing. Bot karam akibat air pasang besar dan hujan lebat. Itu kebimbangan yang menghantui rata-rata nelayan di Sungai Balok, Kuantan setiap kali tiba musim tengkujuh. Menurut pengerusi jaringan Ketua Pangkalan JKP Nelayan Sungai Balok, Kamarul Shah Muhammad, walaupun langkah berjaga-jaga telah diambil namun keadaan itu tetap berlaku.
Antara langkah yang diambil nelayan adalah meletakkan bot di tempat dirasakan paling selamat selain kerap memantau keadaan bot di jeti secara bergilir-gilir. Menurutnya, tahun ini sahaja terdapat 7 kes bot karam melibatkan 2 kes di muara sungai ketika nelayan sedang pulang ke jeti, manakala 4 kes lagi berlaku di jeti. Manakala kejadian paling buruk pernah berlaku sebelum ini pada 2014, kira-kira 10 bot nelayan di sini karam. Memang ada setiap kali bila monsun ni datang, bot-bot kita akan tenggelam lah. Bukannya kata purata tu terlalu banyak, tapi setakat 2-3 biji tu memanglah. Kadang-kadang situasi tu air terlalu cepat, kita tak sempat nak buat apa-apa lah. Memandangkan jeti kita ni, pengkalan dia ni tidak setempat, maksudnya berterabur, tidak mengikut sistem yang betul lah. Justru dia berharap pihak berwajib dapat mengkaji dan membantu mereka mengatasi isu keselamatan jeti persendirian terutamanya pada musim tengkujuh. Sementara itu, bagi pengusaha bot Mat Sokri Khalib, 2 bot gentian kaca miliknya karam di Sungai Terbabit. Saya tengok bot saya tenggelam 2 biji kat sini. Jadinya saya tak dapat buat apa-apa selain daripada ikat bot saya dengan kuat dekat pancang yang ada kat sini. Jadinya sebab air terlalu besar sangat, laju lagi. Saya terpaksa tunggu sehingga air surut. Lepas tu saya akan ikhtiarlah macam mana nak tarik bot sampai ke darat. Nelayan Sungai Baluk berharap ada pihak yang sudi membantu sekiranya ada di antara mereka yang ditimpa musibah terutama bot karam, memandangkan ia menjejaskan sumber pendapatan mereka. Khatam Quran sebelum umur 6 tahun. Alhamdulillah bertemu lagi. Selepas 9 hari operasi mencari dan menyelamat SAR, tragedi tanah runtuh Organic Farm Batangkali, pasukan penyelamat akhirnya menemukan mayat kanak-kanak lelaki yang juga mangsa terakhir sekitar jam 4.53 petang tadi. Mayat kanak-kanak berusia 11 tahun itu ditemui di Sektor A yang menjadi tumpuan utama pencarian semalam. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Terdahulu operasi SAR diteruskan masuk hari ke-9 membabitkan 80 anggota pelbagai agensi serta 10 anjing pengesan K9. Dalam kejadian jam 2.42 pagi Jumaat lalu, seramai 92 mangsa terbabit dalam insiden tanah runtuh dengan 31 disahkan maut termasuk mangsa terbaru yang ditemui hari ini manakala 60 selamat. Projek rintis pemberian ubat pre-exposure prophylaxis PrEP masih tidak disokong oleh beberapa pihak. Namun bagi pengamal perubatan, pemberian ubat itu adalah satu projek serampang dua mata yang dapat memberi faedah bukan sahaja pengguna, malah kepada negara. Menurut pakar klinikal penyakit berjangkit Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dr. Sazali Basri, pihak-pihak tertentu tidak boleh mempertikaikan pemberian tersebut dengan hanya sekadar ucapan kosong. Sebaliknya perlu berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Kajian menunjukkan tiada peningkatan gejala-gejala sosial di kalangan pengguna-pengguna PrEP ini sendiri. Mungkin kita boleh belajar daripada sejarah seperti pemberian pil perancang ataupun oral contraceptive pill. Ramai pihak mulanya menentang sebab takut bila kita beri pil perancang ni remaja-remaja ataupun gadis-gadis wanita akan terlibat lebih aktif dengan aktiviti sosial. Tapi kita tahu benda ini tidak berlaku. Bukan sahaja dapat mengurangkan HIV dan ia sangat berkesan, ya. Kita dapat mengurangkan HIV lebih daripada 50% dengan pengenalan program harm reduction program ini. Tambahnya, kajian juga menunjukkan sepanjang penggunaan PrEP oleh individu terlibat, tiada peningkatan penyakit kelamin direkodkan serta tiada penurunan dalam penggunaan kondom di dalam negara. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa pengamal perubatan tidak lepas tangan kepada pesakit selepas memberikan ubat PrEP, tetapi mereka akan memberikan pendidikan serta pencerahan terutama dari sudut kesihatan dan juga agama. Ramai orang cakap kita bagi PrEP, kita biar aja. Tapi sebenarnya kita still menerapkan nilai-nilai pencegahan ni dalam pemberian PrEP dan sememangnya
pendidikan agama, kesedaran moral, sex education itu amat penting, tapi saya rasa ia perlu dititik beratkan dan dipertingkatkan di peringkat angkar umbi sebelum mereka ini terlibat dengan perkara-perkara berisiko tinggi ini. Sekiranya mereka sudah terjebak ataupun terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi, nasihat sahaja tidak mencukupi dan kita perlu langkah pencegahan tambahan iaitu PrEP untuk mencegah mereka daripada dijangkiti HIV lah. Sehubungan itu, beliau berharap agar semua pihak dapat bersatu untuk bekerjasama dalam usaha mengurangkan penularan HIV atau AIDS di Malaysia dan sekaligus dapat mengakhiri wabak tersebut. TDC Care Berhad, sebuah syarikat berhad menurut jaminan SBMJ, menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Wakaf Pulau Pinang WPP dalam urusan pengembangan pengendalian kutipan dana wakaf bermula tahun 2023. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah atau Hafiz Hiu berkata menerusi kerjasama yang terjalin itu kelak, pihaknya berharap segala urusan kutipan dana dan wakaf dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan telus. Hafiz Hiu berkata kerjasama ini juga dibuat bagi memastikan tidak berlaku sebarang kemusykilan dalam urusan cara pengendalian dana awam serta dana wakaf selain dapat meyakinkan pemberi dan penerima wakaf. Memorandum persefahaman yang tidak ada had tempoh untuk sama-sama kerjasama dari segi kutipan dana, pengurusan dana yang khususnya fokus untuk dimanfaatkan kepada golongan B40, golongan asnaf, fakir dan miskin untuk perkembangan bukan sahaja memberikan mereka ikan tetapi menyediakan pancing bagi mereka untuk menjana lebih banyak pendapatan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif WPP Rosidi Hussain berkata pihaknya menyambut baik usaha yang dilakukan pihak TDC Care Berhad yang memilih Wakaf Pulau Pinang untuk bersama-sama dalam urusan pengendalian dana wakaf. Di antara contoh kerjasama strategik untuk pengumpulan dana dan juga pelaburan serta bimbingan kepada beneficiaries. Kita tak nak beneficiaries hanya menerima dan ditinggalkan. Kita nak ada penerusan bimbingan kepada mereka, terutamanya dengan kepakaran kemahiran yang ada pada TDC Care iaitu dalam bidang perniagaan lah. Terdahulu, Hafiz Hiu mewakili TDC dan Rosidi mewakili Wakaf Pulau Pinang menandatangani MOU persefahaman berhubung projek dana wakaf di Pejabat Wakaf Pulau Pinang WPP di Georgetown pada Jumaat. Turut hadir Maha Lawyers, panel guaman TDC serta tawafuk konsultasi penasihat syariah merangkap pengurus projek tersebut. Institusi Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Kids Flix Preschool dan Kids Flix Play School terus komited dalam mempersiapkan kanak-kanak dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi khalifah di masa hadapan. Hasrat itu dibuktikan menerusi pembukaan cawangan baharunya di Taman Impian Emas Johor Bahru pada Sabtu. Selaku pengasas bersama, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur berkata pengajian prasekolah menerusi konsep Islamik, Quranik dan Teknologi IQT yang diterapkan di Kids Flix Preschool mampu memperkasakan perkembangan dan pembelajaran yang kritikal buat anak-anak. Kids Flix ini ditubuhkan akan dibuka kepada seluruh pelajar-pelajar daripada berumur 1 hingga 6 tahun bermula daripada Januari. Kita menekankan Quranik interaktif dan teknologi. Kita akan memperkenalkan Kids Space contohnya, ilmu falak, astronomi, bahasa Mandarin, bahasa Arab, matematik, hafiz. Kita nak memastikan semua anak-anak kita khatam Al-Quran sebelum berumur 6 tahun lagi. Jelas angkasawan negara itu, pendedahan terhadap bidang astronomi turut menjadi penekanan buat murid-murid. Ia sebagai pemerkasaan terhadap pengetahuan am anak murid sekaligus mempersiapkan mereka menjelang kemasukan sekolah rendah. Usaha itu turut mengangkat Kids Flix Preschool sebagai pilihan terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak berusia 1 hingga 6 tahun. Dari segi teknologi pula, kita banyak mengimplementasi teknologi dalam pendidikan. Okay? Sebab tu dalam salah satu komponen penting, sebab kita set up tadi kan mesti ada kita pasangkan TV-TV, smart TV sebab kita banyak menggunakan teknologi. Harapan saya semoga Kids Flix akan
muncul sebagai salah satu jenama yang kuat, yang hebat, yang dikenali bukan saja di peringkat dalam negara, malah ke luar, ke antarabangsa, yang dikenali sebagai satu rangkaian jenama tadika yang membawa pendekatan teknologi Quranik dan Islamik itu. Selain memaksimumkan penggunaan teknologi dalam urusan pembelajaran, prasekolah itu turut dibekalkan dengan persekitaran yang Islamik dan mesra kanak-kanak. Dalam pada itu, syarikat Kidsflix International Sdn Bhd turut melangsungkan majlis sambutan pusat Kidsflix ke-100 yang diadakan serentak dengan perasmian cawangan Kidsflix Preschool Taman Impian Emas pada Sabtu. Pembukaan cawangan baharu itu menjadikan sebanyak 104 pusat Kidsflix telah tertubuh sehingga kini. Puak Kurdish Polis Paris bertempur. Semuanya Allah punya. Kan rambang di Pusat Kebudayaan Kurdish di Paris malam mencetuskan huru-hara apabila penunjuk perasaan Kurdish bertempur dengan Polis Paris. Pertempuran itu tercetus hanya beberapa jam selepas seorang lelaki bertindak melepaskan tembakan di kawasan terbabit sehingga meragut 3 nyawa dan 3 lagi cedera. Bagi menyuraikan keadaan, polis bertindak melepaskan gas pemedih mata dan sebagai serangan balas, peserta protes membaling objek, membakar tong sampah dan merempuh penghadang polis. Kenderaan polis juga dilapor pecah akibat tindakan penunjuk perasaan yang membaling batu. Beberapa penunjuk perasaan melaungkan slogan menyokong Parti Pekerja Kurdistan PKK, iaitu sebuah organisasi Kurdish yang dilabelkan sebagai pengganas oleh Ankara dan Kesatuan Eropah. Dalam kejadian sekitar jam 11 pagi Jumaat, sekurang-kurangnya 7 tembakan dilepaskan di Pusat Kebudayaan Kurdish dan salun rambut. Suspek berusia 69 tahun bagaimanapun berjaya ditahan. Pusat itu dipanggil Center Ahmed Kaya, digunakan oleh Badan Amal yang menganjurkan konsert dan pameran serta membantu diaspora Kurdish di rantau Paris. Sekurang-kurangnya 20 terbunuh, manakala 6 lagi cedera selepas sebuah rumah penjagaan warga emas di Bandar Kemerovo, Rusia terbakar. Menurut pihak berkuasa tempatan, rumah jagaan tersebut dilapor telah beroperasi secara haram. Kebakaran tersebut memusnahkan keseluruhan tingkat atas bangunan terbabit yang diperbuat daripada kayu. Laporan awal mendapati kejadian berpunca daripada peralatan pemanas badan yang telah rosak. Jawatan Kuasa Penyiasatan Rusia menyiasat tragedi itu di bawah Seksyen Kesalahan yang menyebabkan kematian akibat kecuaian. Sementara itu, bagi mengelak insiden sama daripada berulang, Gabenor Wilayah Kemerovo bertegas untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua rumah jagaan, terutama milik persendirian, bermula minggu hadapan. Lain pula di India, sebuah dewan majlis perkahwinan di daerah Ghaziabad bertukar menjadi abu selepas musnah dijilat api. Bagaimanapun, insiden itu tidak melibatkan kemalangan jiwa. Menurut pihak bomba tempatan, mereka menerima panggilan sekitar jam 9.30 pagi. 6 kenderaan bomba dikerahkan ke lokasi kejadian untuk operasi memadamkan kebakaran. Ketua Pegawai Jabatan Bomba, Rahul Pal, memaklumkan mereka berdepan dengan kesukaran untuk sampai ke lokasi dengan cepat kerana perlu melalui jalan yang sempit di sekitar kawasan tersebut. Namun pihaknya berjaya memadamkan api kebakaran selepas 1 jam setengah. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu Isyak.
Maka dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muslim Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.